Terima kasih, Tuan Ketua. Prinsip penyasaran subsidi itu harus jelas. Penyasaran subsidi terpaksa dikenakan kerana kerajaan menanggung sekitar 20 bilion ringgit setahun. Saya percaya hal ini boleh dipertahankan sekiranya subsidi atau bantuan itu kepada rakyat. Soalnya sekarang ialah apakah munasabah bagi kerajaan meneruskan subsidi kepada bukan warga negara dan golongan teratas termasuk mahakaya. Ada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ialah tentang kedudukan T15. Maknanya kita lepaskan tanggungjawab ini membayar kepada B40, M40 dan bila dikaji T20, ada rangkaian daripada T20 ini peringkat bawah, itu mungkin pendapatannya agak sedikit rendah, maka dinaikkan. Dan ini bukan perkara baru sebab dalam penyasaran subsidi diesel digunakan prinsip yang sama T15. Apa kuantumnya? Itu sedang dikaji kerana kita rasa yang ditekankan oleh DOSEM sekitar RM13,000 mungkin terlalu rendah. Maka rencana sekarang yang dibincangkan oleh jabatan-jabatan kewangan dan ekonomi dan berkaitan KPDN ialah untuk menaikkan sedikit supaya tidak membebankan. Jadi pendapatan seisi keluarga itu tidak terikat dengan yang ada sekarang. Bila nak dilaksanakan, kita jawab di sekitar pertengahan tahun. Soal penurunan, ada kaitan dengan penurunan. Harga umpamanya kalau diesel memang turun hampir 40 sen walaupun tidak dicanangkan. Jadi maknanya janji turun itu turunlah. Cuma belum lagi RON 95. Tetapi yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jaguh T15 seperti yang disuarakan banyak dalam ucapan-ucapan pembangkang. Kalau dikatakan baik, jangan bebankan di kalangan T15 yang pendapatan itu rendah. Saya boleh terima. Sebab ini yang menyebabkan keputusan kita buat daripada T20 jadi T15. Kemudian menangguhkan kerana kita kaji pendapatan seisi rumah, kalau sekitar 13,000 mungkin tidak termasuk dalam golongan yang agak berpendapatan yang lumayan. Tetapi kalau T5% di atas tu, kalau bila kita pertahan T15, kita pertahan semua. Yang dapat 100,000 sebulan, 1 juta sebulan, ada. Jadi mengapa tak ada pendirian untuk menyatakan, ya wajar kita kenakan bayaran semasa ikut pasaran kepada golongan mahakaya dan golongan teratas. Itu pun tak boleh. Ini yang dibangkitkan. Jadi saya terima kasih kepada Yang Berhormat kerana bagi ruang ini. Yang kedua ialah terkait dengan isu yang di bahagian kedua tentang dividen tadi. Cuma minyak saya nak sebut juga sebab dipermainkan soalnya kerana saya sebut dulu Singapura, Thailand, Indonesia. Indonesia juga pengeluaran minyak. Harganya masih RM3.30. Kita pengeluaran minyak RM2.05. Tapi kadang-kadang bila dia ucap, dia lepaskan kenyataan bahawa saya selalu bandingkan dengan Arab Saudi. Tapi itu dipadamkan. Jadi tidak ada keikhlasan dalam berhujah, tetapi hanya memain sandiwara politik. Kerana Saudi sekarang RM2.62. Semasa kita usulkan penurunan harga minyak, harga di Saudi 50 sen. Mengapa tidak dihujahkan hal ini? Kita boleh naik, tapi maknanya bila kalau kita boleh turunkan harga minyak mendadak, tidak seperti diesel. Diesel kita turun berperingkat ikut pasaran dunia. Kalau turun mendadak, maknanya projek-projek rakyat itu terpaksa dikurangkan. Jadi kita ada pilihan di sini. Sebab itu kita akan naikkan ikut harga pasaran kepada warga asing, bukan warga negara, dan juga T15.
Yang kedua, soal yang terkait dengan pemegang saham. Ya. Sekarang ini 100, saya katakan tidak, pendapatan dividen melebihi RM100,000, 2%. Ya. Ini bermakna dalam perkiraan umum, kalau dia ada RM100,000 di pendapatan, maknanya saham dia dikira sekitar RM2 juta. Jadi orang yang ada RM2 juta, bayarlah 2%. Itu kalau lebih pada RM100,000. Dan dia melibatkan sama ada dia syarikat tersenarai atau tidak. Dengan cara sedemikian, kita ada sistem pencukaian yang progresif. Kalau dia ada 2 juta saham dengan dividen RM100,000, bayarlah. Kalau RM100,000 sekitar RM700-800 sahaja setahun. Takkan tak boleh bayar. Saham dia 2 juta. Itu saham sahaja. Mustahil orang itu ada keupayaan hanya beli saham. Sebab itu dalam pertimbangan kita dalam menetapkan putusan ini ialah supaya mengenakan sedikit bayaran kepada orang yang ada keupayaan. Dan ini termasuk soalan yang Muhammad tadi, termasuk juga syarikat-syarikat ini tidak tersenarai. Okey, dibangkitkan ini termasuk PMKS. Ya, tapi PMKS biasa tidak akan terkena. Hanya bila dia ada pegangan saham yang dianggap sekira lebih kurang 2 juta pegangan, barulah mula bayar.